Baik, sebelum kita berbincang tentang peperangan Bani Quraizah ni dengan lebih mendalam, jadi izinkan saya untuk menerangkan siapakah yang dimaksudkan dengan Bani Quraizah. Jadi Bani Quraizah ni adalah puak Yahudi yang berpindah ke Hijaz selepas perang Yahudi Rom. Yang dan diorang datang ke Hijaz ni di Yathrib lah, dan diorang bekerja, dan diorang mempunyai kemahiran dari segi bidang pertanian. Itulah antaranya. Okey, jadi pada abad kelima yang mereka ni telah berpindah ke Yathrib. Itu nama Madinah sebelumnya. Dan di situ Abul Faraj Al-Isfahani menulis dalam kitab dia yang mengatakan bahawa orang-orang Yahudi ni, kaum Bani Quraizah ni, dia datang ke Hijaz lepas berlakunya antara perang Yahudi dan Rom. Jadi bila pada waktu tu Rom telah pun menang, dan orang-orang Yahudi telah dikalahkan dan mereka diusir daripada tempat mereka, jadi mereka datang ke Hijaz untuk memulakan penempatan baru. Jadi orang-orang Yahudi ni dia bekerja sebagai petani di Yathrib dengan menanam pelbagai jenis tanaman. Contohnya diorang tanam pokok kelapa sawit, lepas tu tanam banyak lagi lah. Ini antara yang dinyatakan kat dalam di dalam buku yang ditulis oleh Abul Faraj Al-Isfahani. Okay. Jadi setelah tu lepas tu masuknya pula suku Aus dan Khazraj. Jadi bila dah masuknya suku Aus dan Khazraj ni, jadi mereka pun berbalah. Inilah berbalahnya yang begitu panjang sehingga kan pada saat beratus tahun diorang bermusuh. Dan Alhamdulillah, selepas kedatangan Nabi ke Yathrib, mereka disatukan semula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatan wassalaman ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ismi Aiman Ashraf bin Khairul Anwar. Sa'aqulu an Ghazwah Bani Nadir. طيب مرة أخرى الآن سأقول عن غزوة بني قريظة. حدثت هذه الغزوة في الوقت آخر شهر ذو القعدة في سنة 5 هجرية بعد غزوة خندق، ومكانت في القرية بني قريظة، وجرت هذه الغزوة بين المسلمين وبني قريظة. Okey, peperangan ini telah berlaku pada hujung bulan Zulkaidah pada tahun ke-5 Hijrah, selepas sahaja peperangan Khandaq ataupun dikenali sebagai Perang Azab. Jadi peperangan ini berlaku dekat mana? Dekat perkampungan Bani Quraizah. Okay. Dan peperangan ini pun telah berlaku di antara umat Islam di Madinah dan Bani Quraizah. Okey. Ada pendapat yang mengatakan bahawa peperangan ini telah berlaku pada hujung bulan Zulkaidah, sama juga hujung bulan Zulkaidah, tapi yang lainnya pada tahun ke-6 Hijrah. Ke-6 Hijrah. Tadi kita sebut 5 Hijrah kan? Okey, untuk bahagian ni saya tak nak terangkan secara mendalam sebab kita akan memfokuskan kepada bahagian yang lain juga.
Okey, nanti kita akan tengok. Okey, kita pergi ke slide seterusnya. Baik. Ya. Okey. Limadha waqa'at hadhihi al-ghazwah? Waqa'at hadhihi al-ghazwah bisababin naqada Bani Quraizah al-mu'ahadah ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kenapa peperangan ni boleh berlaku? Okey. Peperangan ni telah berlaku kerana kaum Yahudi Bani Quraizah ni dia telah melanggar perjanjian yang mereka dah ikat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Perjanjian dalam perjanjian apa? Perjanjian dalam Piagam Madinah. Okey. Antara salah satu isi Piagam Madinah adalah sekiranya musuh dari luar kota Mekah hendak serang ke kota Madinah dan hendak memerangi umat Islam iaitu Rasulullah dan para sahabat, maka kaum Yahudi yang dah ikat perjanjian dengan Rasulullah dan para sahabat, dia kena tolong Rasulullah dan para sahabat untuk memerangi musuh tersebut. Okey, samalah juga kalau musuh tersebut dia nak serang kota Madinah dan kaum Yahudi, maka Rasulullah dan para sahabat mereka wajib kena tolong kaum Yahudi untuk memerangi musuh itu. Tetapi sebelum peperangan Ahzab ataupun perang Khandaq, tentera-tentera Ahzab yang terdiri daripada Abu Sufyan yang membawa hampir, tak silap saya lah, 5,500 tentera berbekalkan dengan Bani Kinanah dan Bani Tihamah bersama beliau. Apa yang saya ingat, Bani Murrab, Banu Fuzarah, Banu Asja', Banu Sulaim, Banu Asad dan Banu Sa'ad. Mereka nak dapatkan kekuatan dari dalaman kota Madinah dan nak serang kota Madinah dari luar. Jadi apa yang mereka buat? Mereka nak dapatkan sokongan dari dalaman kota Madinah dengan memprovokasi sisa Yahudi yang terakhir yang berada di kota Madinah, iaitu siapa dia? Kaum Yahudi Bani Quraizah. Jadi mereka pun pergilah pujuk kaum Bani Quraizah ni untuk mengkhianati perjanjian mereka dengan Rasulullah dan join pakatan mereka. Salah seorang pemimpin kaum Bani Quraizah iaitu Ka'ab bin Asad bersama dengan kaum Bani Quraizah yang lain, mereka iaitu pakatan Ahzab memujuk Ka'ab dan kaumnya supaya apa yang saya cakap tadi itulah, mengkhianati perjanjian dan join pakatan. Jadi asalnya mereka tak nak, tetapi pakatan Ahzab pun pujuk demi pujuk, last termakan juga pujuk tu, dan Ka'ab bersama kaumnya iaitu kaum Bani Quraizah pun join lah pakatan Ahzab dan mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah, seperti apa yang saya cakap tadilah isi Piagam Madinah. Bila perang Ahzab kalah juga, lepas tu bila berita ni yang mengatakan kaum Bani Quraizah mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah sampai dekat Rasulullah, maka Rasulullah bersama para sahabat pergilah memerangi kaum Bani Quraizah. Itulah sebabnya macam mana boleh berlakunya peperangan Bani Quraizah. Kita pergi ke slide yang seterusnya. Kaifa qissatuha? Bagaimana dengan kisahnya? Ceritanya begini. Pada tahun 1969, tahun 69 lah. Kaifa qissatuha?
Bagaimana dengan kisah peperangan ini? Awalan, amarallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idhhab ila qaryah Bani Quraizah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Rasulullah untuk pergi ke perkampungan Bani Quraizah. Sedangkan sewaktu tu Nabi Muhammad baru je balik dari peperangan Ahzab. Tak sempat lagi simpan senjata. Malaikat Jibril pun dah datang rumah Nabi Muhammad, dan Malaikat Jibril pun menyatakan suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad untuk memerangi siapa? Kaum Yahudi Bani Quraizah. Sebab apa? Sebab tindakan Bani Quraizah yang saya katakan tadi. Mereka mengkhianati perjanjian dengan Nabi. Hasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ashabihi haulu sarhu qaryah Bani Quraizah bi zarfin 25 yawman 25 lailan. Okey. Rasulullah bersama para sahabatnya telah mengepung apa? Benteng perkampungan Bani Quraizah selama 25 hari 25 malam. Maksudnya peperangan ini tidak melibatkan apa-apa pertumpahan darah. Okey. Sekali lagi pertumpahan darah. Dilebihkan kepada pengepungan. Jadi bila Allah dah perintahkan Nabi untuk pergi ke perkampungan Bani Quraizah, maka mereka pun pergilah ke perkampungan Bani Quraizah dan mengepung di sekeliling benteng perkampungan Bani Quraizah. Taib. Thumma kharaja Bani Quraizah min qaryatihim wa yadhhabu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam li'a'tiraf bi khati'atihim. Maksudnya Bani Quraizah telah keluar dari kampung mereka dan mereka pun pergi berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengaku akan kesalahan mereka. So jadi apa yang kita boleh nampak kan, waktu ni Bani Quraizah memang dah tak tahan dah. Kiranya dah waktu climax dah. Dah tak boleh nak survive. So jadi apa yang mereka buat? Mereka sendiri yang keluar dan berjumpa Nabi untuk macam saya cakap tadi lah, untuk mengaku akan kesalahan mereka dan meminta untuk meringankan hukuman. Okey, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menolak akan permintaan mereka itu. Jadi apa yang okey. Jadi apa yang Bani Quraizah buat selepas itu, mereka meminta sahabat lama mereka iaitu kaum Aus untuk berunding sesama Nabi Muhammad bagi meringankan hukuman terhadap Bani Quraizah. Jadi kaum Aus ni pergilah berjumpa Nabi Muhammad. Dan bila mereka berjumpa sesama Nabi Muhammad rasa serba salah. Dia rasa serba salah. Dan Nabi Muhammad dia menyuruh kaum Aus supaya berjumpa seorang pemimpin kaum mereka sendiri. Kaum Aus lah kan. Iaitu siapa dia? Sa'ad bin Mu'az. Okey. Dan kemudiannya mereka pun berjumpa Sa'ad bin Mu'az. Sedangkan waktu tu Sa'ad bin Mu'az cedera parah akibat dipanah sewaktu peperangan Ahzab ataupun peperangan Khandaq semata-mata untuk melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiran qudiya Bani Quraizah bi Uqubah suqita ar-rijal min Bani Quraizah wa in qasama ma lahum ila al-muhtaj wa ju'ila awladahum wa nisa'ahum mu'taqal. Okey, maksudnya apa? Bani Quraizah telah dijatuhkan hukuman dengan hukuman setiap lelaki dalam Bani Quraizah dihukum bunuh. Harta mereka dibahagikan kepada orang yang memerlukan
dan anak-anak dan perempuan mereka dijadikan sebagai tawanan. Okey. Sewaktu siapa tadi kaum Aus. Okey. Kaum Aus berjumpa dengan Sa'ad bin Mu'az. Okey. Waktu tu Sa'ad bin Mu'az memang dia tak pedulikan dah apa-apa orang nak kata tu lah, nak kata yang ni lah. Dia tak nak dengar dah. Kiranya dia nak jatuhkan hukuman tu lah yang akan dikenakan kepada Bani Quraizah. Kemudian Rasulullah SAW memuji atas tindakan Sa'ad bin Mu'az itu. Okey, kenapa Rasulullah memuji? Sebab tak silap saya ada Rasulullah bersabda kepada Sa'ad bin Mu'az, baginda kata macam ni, sesungguhnya apa yang kamu hukum kepada mereka ini adalah hukum Allah, di mana hukuman ini datang dari atas 7 petala langit. Okey. Maksudnya hukuman ni memang betul lah kena bagi dekat mereka. Dan hukuman ini juga dipuji oleh Nabi Muhammad SAW dan direstui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang saya boleh ringkaskan berkaitan dengan kisah peperangan Bani Quraizah. Peperangan ini telah berlaku akibat tindakan Bani Quraizah yang melanggar perjanjian mereka dengan Rasulullah SAW. Okay. Bila berita ni kantai dekat Rasulullah, tadi Rasulullah bersama para sahabat pergi memerangi Bani Quraizah dan mengepung di sekeliling benteng perkampungan Bani Quraizah. Jadi waktu tu Bani Quraizah, macam saya cakap tadilah, mereka rasa dah tak tahan, tak ada nak survive kan. Kiranya dah sampai waktu climax. So mereka pun keluar sendiri dari kampung mereka dan berjumpa Rasulullah untuk mengaku akan kesalahan mereka. Dan waktu tu macam saya cakap tadilah, mereka berjumpa Rasulullah untuk meringankan hukuman, tetapi Rasulullah menolak dan menyuruh dan Bani Quraizah menyuruh kaum Aus, sahabat lama mereka, untuk berunding sesama Nabi Muhammad bagi meringankan hukuman terhadap Bani Quraizah lah. Okay, and then Nabi Muhammad pun minta kaum Aus berjumpa dengan Sa'ad bin Mu'az. Jadi Sa'ad bin Mu'az pun menjatuhkan hukuman terhadap Bani Quraizah, iaitu seperti mana yang saya cakap tadilah. Okey, setiap lelaki dalam Bani Quraizah dihukum bunuh. Lepas tu harta mereka dibagikan kepada orang yang memerlukan, dan anak-anak dan perempuan mereka dijadikan sebagai tawanan. Okay. Itu saja yang saya boleh kongsikan dan bentangkan untuk peperangan Bani Quraizah. Jadi selepas ini saya serahkan kepada saudara Syarbini, iaitu group-mate saya sendirilah, untuk menerangkan dan membuat kesimpulan berkaitan dengan peperangan ini. Jadi kalau ada apa-apa soalan nak tanya pasal peperangan Bani Quraizah ni, boleh tanya dalam grup WhatsApp, ataupun nak tanya dalam personal pun boleh. Tak apa, Aiman tak kisah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ismi Muhammad Syarbini, Al-Ana min Baccalaureus Lughatul Arabiyyah. Okey, sekarang ni saya akan menerangkan saya akan membuat ringkasan serba sedikit berkenaan Bani Quraizah. Okay, siapakah Bani Quraizah? Saya akan buat ringkasan serba sedikit apa yang kawan saya terangkan. Bani Quraizah ni adalah kabilah Yahudi yang tinggal di kota Madinah, yang pada tahun pertama setelah hijrahnya Nabi SAW, iaitu pada
perang terakhir Nabi dengan Yahudi di kota Madinah adalah perang yang melawan Bani Quraizah yang telah dijelaskan oleh kawan saya di permulaan. Ini peperangan ini berlaku pada tahun ke-5 Hijrah yang dinamakan perang Quraizah. Summa natawassal ila i'tibar min Quzwah Bani Quraizah. لذلك كالمسلمين يعيشون في آخر الزمان التي يبلغ تماثل الإسلام بدون الحرب نتيجة من جهاد الأمة السابقة. يجب علينا دائما أن نسعى للحفاظ على لقاء الإسلام وإنسجامه حتى يكون كذلك. والثاني لا تعطي فرصة لمن يهارب الإسلام لبحث عن قطعنا. Oleh itu sebagai umat Islam yang hidup pada akhir zaman, yakni yang sedang mencapai keharmonian Islam, yakni tanpanya peperangan daripada perjuangannya umat terdahulu, kita hendaklah sentiasa berusaha untuk menjaga kesucian dan keharmonian agama Islam ni agar ia tidak mudah dipandang serong oleh sesiapa saja. Seterusnya, jangan mudah memberikan peluang kepada golongan yang memerangi Islam untuk mencari kesalahan kita. Kerana apa? Kerana orang Yahudi ni mereka akan berusaha mencari kita punya permasalahan untuk membuktikan kata Islam ni adalah agama yang kata tak berapa nak elok. Agama yang kata dibawa tu bukanlah agama yang benar. Sebab tu jangan kita percaya dengan orang Yahudi ni. Depa ni suka, depa akan jadikan kita punya kesalahan ni dan akan cuba memfitnah kita, cari bahan bukti untuk memfitnah kita dan memerangi minda umat Islam. Seterusnya, minta maaf, saya terlupa. Ada lagi pengajaran yang saya lupa yang saya lupa sebut. Al-Islam huwa din rahmah. At-tariqul har huwa tariqul akhir ba'da dawah. Yakni yang mana Islam ni adalah agama yang rahmah. Agama yang rahmah, yang membawa rahmat. Ini jalan terakhir yang adalah jalan selepas berdakwah adalah peperangan. Seterusnya, wasani lam yu'taqad biwa'dil yahud li'annahum yughlaf al-wa'du. Jangan pernah sekali berjanji dengan orang Yahudi, kerana mereka ni bukan boleh menepati janji pun. Mereka adalah seorang yang bukan orang yang menepati janji. Mereka ni adalah seperti orang yang fasik. Seperti mana kita boleh lihat kepada contoh Bani Quraizah. Mereka ada membuat perjanjian dengan baginda Nabi SAW, yang itu ada piagam Madinah. Tapi mereka ada membuat satu pelanggaran perjanjian hatta menyebabkan terjadinya peperangan Bani Quraizah. Wasumma wal akhirah la yuzalu al-Islam yu'ti awliyah lil salam. Islam ni adalah agama yang la yuzalu Islam yu'ti awliyah lil salam. Islam ni adalah agama yang mengutamakan keamanan. Makna kata Islam ni bukanlah agama yang seperti yang orang Yahudi atau yang di luar sana duk kata Islam ni agama yang suka berperang lah. Dok, Islam ni agama yang sukakan keamanan. Tapi depa ni banyak bersangka buruk, minta maaf Asif, bersangka buruk dengan mengatakan Islam ni adalah agama yang begitu adalah agama yang suka membunuh orang.
القاتمة. شكرا على مشاهدة أعزائي الفيديو والشاشة. Terima kasih kerana menonton video ini dan menonton slide ini. Yang baik datangnya daripada Allah, yang buruk datangnya daripada kelemahan diri kami sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.